Cegu, adakah ini surga? Nadia, seorang gadis berusia 16 tahun yang lahir dan dibesarkan di zon tundra yang membeku dengan suhu mencecah 50 darjah Celcius di bawah sifar, bertanya kepada saya dengan air mata yang bergenang. Saya telah berkhidmat dalam bidang pendidikan di kawasan Kutub Utara selama 20 tahun. Namun ini adalah kali pertama saya berhadapan dengan pengalaman sebegini. Kisah ini bermula apabila 14 orang anak-anak dari kawasan pedalaman Rusia yang amat sejuk sedang dalam perjalanan untuk lawatan sambil belajar ke Singapura. Namun, akibat taufan yang kuat, pesawat kami terpaksa melakukan pendaratan cemas di Malaysia. Kanak-kanak ini menjalani kehidupan nomad dengan berpindah randah bersama kawanan rusa kutub. Mereka membesar dalam persekitaran yang hampir tidak mengenali tamadun moden. Saat mereka menjejakkan kaki ke Kuala Lumpur, sebuah ibu kota yang menjadi pusat teknologi dan penuh dengan kemesraan manusia, bermulalah satu siri keajaiban yang melampaui imajinasi mereka. Daripada terpegun melihat pencakar langit dan kemeriahan pasar malam yang berkelipan seperti permata, sehinggalah pengalaman pertama menaiki LRT yang meluncur laju seperti kotak bercahaya, serta kehangatan hati rakyat Malaysia yang membantu mereka ketika tersesat di celah kesibukan Bukit Bintang. Kami tidak pernah tahu ada masyarakat yang begitu maju, tetapi yang paling mengejutkan kami ialah dalam tamadun yang serba canggih ini, hati manusia tetap begitu hangat. Kata-kata ini diucapkan oleh Alban, seorang remaja lelaki berusia 17 tahun, dalam bahasa ibundanya yang kemudian diterjemahkan, sangat menyentuh hati saya. Apakah sebenarnya yang mereka lihat di Kuala Lumpur? Mengapa 14 orang anak muda pribumi yang tidak tahu apa-apa tentang tamadun ini menggelar Malaysia sebagai tanah air bagi jiwa? Saya, seorang pakar pendidikan kutub dengan pengalaman selama 20 tahun, telah menyaksikan sendiri keajaiban yang lahir daripada pertembungan tamadun dan alam semula jadi, tradisi dan inovasi, serta kasih sayang sepanjang 72 jam di sini. Sekarang, saya akan menceritakannya satu persatu. Nama saya Anna Kova. Saya telah berkhidmat selama 20 tahun dalam menyokong pendidikan kaum pribumi, terutamanya suku Nenets di wilayah utara Rusia. Pengalaman di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, pada musim panas, lalu telah menjadi kenangan paling mendalam dan indah dalam hidup saya, terpahat kemas di dalam hati. Hari itu, saya ditemani oleh sekumpulan anak-anak yang sangat istimewa. 8 orang daripadanya adalah anak-anak suku Nenets yang menjalani kehidupan nomad tradisional di Semenanjung Yamal, manakala 6 lagi adalah anak-anak suku Evenki dari kawasan hutan taiga di Republik Sakha. Kesemuanya 14 orang, berumur antara 14 hingga 17 tahun. Tiada seorang pun daripada mereka yang pernah meninggalkan kampung halaman mereka sebelum ini. Nadia Jerli, 16 tahun, dilahirkan dalam keluarga penggembala rusa kutub di hujung Semenanjung Yamal. Dunianya hanyalah padang salji yang putih, langit yang jernih, dan beribu-ribu ekor rusa kutub. Dia tinggal di dalam cum, yaitu khemah tradisional, tanpa bekalan elektrik atau air pipe, menjalani kehidupan yang jauh dari kemudahan moden. Alban Boyakov, 17 tahun, adalah anak kepada seorang pemburu suku Evenki. Bapaknya memburu beruang dan cerpelai, manakala ibunya adalah pakar kraft tangan yang menghasilkan barangan indah daripada kulit kayu birch. Kehidupan hariannya adalah berburu di dalam hutan dan mempelajari kemahiran hidup tradisional yang diwarisi turun-temurun. Olga Nyarui, 15 tahun, membesar di sebuah perkampungan kecil yang menghadap Laut Arktik. Keluarganya menyara hidup dengan memburu anjing laut. Dia sendiri sangat mahir dengan teknik kelangsungan hidup di atas ais. Dalam persekitaran yang ekstrim di mana suhu musim panas pun jarang melebihi 10 darjah Celcius, dia hidup harmoni dengan alam semula jadi. Persamaan anak-anak ini ialah mereka hampir tidak tahu apa-apa tentang tamadun moden. Ada yang tidak pernah menonton televisyen, ada yang hanya melihat kereta beberapa kali sahaja dalam setahun. Mereka bahkan tidak tahu tentang kewujudan internet atau telepon pintar, apatah lagi membayangkan kehidupan dengan tenaga elektrik. Perjalanan ini dirancang sebagai sebahagian daripada program pertukaran budaya antara kerajaan Rusia dan negara-negara Asia Tenggara. Rancangan asalnya adalah untuk melawat Singapura. Namun, satu kejadian tidak dijangka berlaku di ruang udara Lautan Pasifik. Taufan kuat membadai kawasan sekitar Filipina, menyebabkan banyak lapangan terbang di Asia Tenggara ditutup. Mengikut penjelasan kapten pesawat, kami akan menuju ke lapangan terbang alternatif yang paling selamat. Lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, Malaysia. Kanak-kanak itu merasa keliru. Hampir tiada siapa yang tahu apa-apa tentang negara bernama Malaysia ini.
Beberapa orang anak mula menangis kerana berasa bimbang. Tempat apakah itu? Adakah ia selamat? Adakah mereka akan menerima kami? Tiada siapa yang tahu jawapannya. Saya sendiri sangat risau. Saya bimbang anak-anak yang selama ini hanya mengenali budaya kutub akan mengalami kejutan budaya apabila bersentuhan dengan masyarakat majmuk di Asia. Hampir tengah malam, pesawat kami mendarat di KLIA. Pemandangan di luar tingkap benar-benar di luar jangkaan anak-anak itu. Kemudahan lapangan terbang itu dikelilingi oleh cahaya lampu yang tidak terkira banyaknya, seolah-olah bintang-bintang telah turun ke bumi. Adakah ini mimpi? Nadia bertanya kepada saya. Saya tidak percaya ada tempat yang seindah ini, bisiknya perlahan. Saat melangkah masuk ke balai ketibaan, anak-anak itu terkedu. Siling yang tinggi, dinding hijau yang penuh dengan tumbuhan hidup, dan semua kemudahan yang beroperasi dengan sempurna walaupun sudah lewat malam. Olga dengan ragu-ragu menyentuh lantai dan bergumam sendirian, bagaimana mungkin ada ais yang begitu licin dan berkilat. Baginya, lantai marmar yang digilap itu kelihatan seperti permukaan ais. Kejutan pertama menanti kami di counter immigration. Walaupun seramai 14 orang anak pribumi tiba secara mengejut, kaki tangan lapangan terbang tidak menunjukkan sebarang tanda panik. Mereka mempamerkan budi bahasa dan kecekapan yang menjadi kebanggaan rakyat Malaysia. Bukan itu sahaja. Apabila mereka mendapat tahu kami adalah pelancong yang memerlukan perhatian khas, mereka segera memanggil seorang pegawai yang boleh bertutur sedikit bahasa Rusia. Pegawai wanita bernama Siti itu memberikan perhatian yang sangat lembut setelah mengetahui kami adalah penduduk pribumi dari Kutub Utara. Dia melihat pakaian tradisional anak-anak itu dan memujinya. Wah, cantik sekali pakaian kalian. Dia juga menjelaskan kepada mereka bahawa Malaysia mempunyai pelbagai kaum dan budaya, yang mana hal ini sangat serupa dengan latar belakang mereka, demi meredakan kegelisahan mereka. Apa yang paling mengagumkan ialah Puan Siti berusaha mengingati nama setiap anak. Dia menyebut nama Nadia, Alban, dan Olga dengan sebutan yang betul, malah sempat belajar cara memberi salam dalam bahasa suku mereka. Anak-anak itu merasa budaya mereka dihormati, dan ketegangan mereka mula mengendur. Semasa menuntut bagasi, Alban berasa risau tentang beg kulit rusa kutubnya yang besar. Seorang pekerja menyedari kegelisahannya, membantu memastikan bagasinya keluar dengan cepat, dan tersenyum sambil berkata, "Jangan risau, semuanya selamat." Di dalam bas dari lapangan terbang menuju ke hotel, pandangan dunia anak-anak ini mula berubah secara drastik. Apabila bas melalui lebuh raya menuju ke pusat bandar, pemandangan malam dari tingkap bas bagi mereka adalah seperti dunia yang lain. Lampu-lampu yang berkelipan, lebuh raya yang masih dipenuhi kenderaan, dan bangunan tinggi yang sayup-sayup kelihatan di kejauhan. Nadia melekatkan wajahnya pada tingkap, memerhati keluar dan bertanya dengan suara yang bergetar, "Adakah begitu ramai orang tinggal di sini?" Di kampung halamannya, kadangkala berpuluh-puluh kilometer pun tidak akan bertemu dengan keluarga lain. Apabila bas melewati kawasan yang berhampiran dengan dataran Merdeka dan melihat bangunan Sultan Abdul Samad yang tersergam indah dengan lampu berwarna-warni, Olga mula menyanyi perlahan. Itu adalah lagu tradisional kaumnya yang digunakan untuk menyatakan rasa syukur apabila melihat sesuatu yang indah. Orang yang boleh membina istana seindah ini pastilah mempunyai hati yang sangat mulia, katanya. Setibanya di hotel berhampiran Bukit Bintang, anak-anak itu sekali lagi terpegun. Ketinggian bangunan, papan iklan LED yang terang, dan orang ramai yang masih aktif walaupun sudah lewat malam. Alban memuji, "Di kampung kami, apabila malam tiba, segalanya sunyi sepi, tetapi di sini, malam kelihatan semeriah waktu siang." Semasa urusan daftar masuk, layanan teliti daripada kaki tangan hotel sangat menyentuh hati kami. Inilah yang dikatakan kemesraan Malaysia. Mereka menyesuaikan menu sarapan pagi mengikut diet kami yang berasaskan daging, dan memberikan penjelasan khas mengenai tetapan penyaman udara di dalam bilik. Setelah masuk ke bilik, semua peralatan moden adalah satu keajaiban bagi mereka. Nadia sangat terkejut melihat air jernih yang keluar dari pipe. Dia berkata, dapat menggunakan air bersih sebegini mengikut kehendak hati adalah seperti satu mimpi. Malam itu, anak-anak itu tidak dapat tidur lama. Terlalu banyak pengalaman baru yang membuatkan mereka teruja. Keesokan paginya, beberapa orang anak bangun sangat awal. Olga berkata dia lapar, jadi kami memutuskan untuk mencari tempat makan. Selepas bertanya di kaunter hotel, mereka dengan mesra mengesyorkan sebuah kedai makan tradisional yang berdekatan. Kaki tangan tersebut siap melukis peta untuk kami. Keprihatinan sebegini benar-benar menyentuh hati.
Pukul 6 pagi di jalanan Kuala Lumpur adalah satu siri penemuan baru buat anak-anak ini. Jalan raya sudah mula bertenaga, pemandu bas, orang yang menunggang motosikal ke tempat kerja, dan warga emas yang bersenam di taman. Di kampung mereka, awal pagi adalah waktu sunyi yang suci, tetapi di sini ia penuh dengan kehangatan kehidupan. Sebaik melangkah masuk ke kedai mamak, wap panas, dan aroma makanan menyambut kami. Anak-anak itu duduk dengan penuh berhati-hati di atas kerusi besi. Pekerja kedai menyadari kami adalah warga asing. Walaupun bahasa menjadi penghalang, mereka sangat mesra menggunakan bahasa isyarat. Kemudian pemilik kedai, Encik Tan, keluar. Dia menggunakan aplikasi penterjemah untuk berkomunikasi dengan kami dan menunjukkan minat yang mendalam terhadap kami yang datang dari Kutub Utara. Encik Tan mengesyorkan roti canai dan sate daging. Dia tersenyum melalui mesin penterjemah. Walaupun tiada daging rusa kutub, tetapi sate daging dan ayam Malaysia adalah yang terbaik. Apabila hidangan sampai, mata anak-anak itu terbeliak. Sate yang berasap itu kelihatan sangat menyeleraikan. Nadia memuji, cantiknya, sampai tak gamak nak makan. Sebaik sahaja suapan pertama, ekspresi wajah anak-anak itu berubah. Rasa daging yang perap sempurna itu meletup di dalam mulut. Suara sedapnya kedengaran bersahut-sahutan. Alban berkata dengan gembira, "Walaupun sangat berbeza dengan masakan daging kami, tetapi yang panas-panas begini memang sangat sedap." Semasa makan, berlaku satu perkara yang paling menyentuh hati. Seorang ibu dari keluarga Malaysia di meja sebelah menegur kami. "Pakaian kalian sangat istimewa dan cantik," katanya. Lalu bertanya dari mana kami datang. Apabila saya menjawab kami dari Kutub Utara Rusia, mata ibu itu bersinar. "Wah, selamat datang ke Malaysia." Kemudian dia dengan lembut menjelaskan kepada anak perempuannya yang masih bersekolah rendah bahwa dunia ini didiami oleh pelbagai jenis manusia. Gadis kecil itu berjalan ke arah Nadia dan berkata, "Kakak, baju kakak cantik sangat." Nadia menjawab dengan malu-malu, "Ini baju suku saya." Gadis kecil itu mendengar dengan penuh kagum dan memuji, "Nenek kakak hebat sangat sebab pandai jahit baju cantik macam ni." Melihat interaksi ini, saya sangat terharu. Keramah tamahan rakyat Malaysia terhadap warga asing benar-benar datang dari hati. Selepas sarapan, kami berjalan di jalanan semasa waktu puncak. Melihat deretan motosikal dan tren LRT yang bergerak dengan teratur, anak-anak itu terbeliak mata. Walaupun sesak, semua orang saling bertolak ansur. Olga berkata kepada saya, "Walaupun ada begitu banyak kereta dan orang, tetapi tiada siapa yang bergaduh. Semuanya sangat berdisiplin." Semasa melewati kedai serbaneka 7-Eleven, anak-anak itu mengalami kejutan baru lagi. Bagi mereka, kedai itu seperti gudang harta karun. Bunyi ting-tong semasa pintu dibuka dan bau telur herba yang unik menarik perhatian mereka. Apa yang paling mengejutkan mereka ialah mereka boleh membeli makanan panas, minuman, malah menghantar bungkusan di sini. Maxim berkata, "Oden yang panas dan ais krim yang sejuk diletakkan di dalam kedai yang sama, sangat ajaib." Pekerja kedai yang melihat anak-anak itu melihat snack dengan penuh rasa, ingin tahu terus menyapa dengan bahasa Inggris mudah, "This is good." Teknologi Cut Touch and Go yang membolehkan pembayaran dengan sekali sentuh kelihatan seperti magis di mata mereka. Pada sebelah pagi, kami melawat Taman Botani Perdana. Keberadaan ruang hijau yang luas di tengah-tengah pusat bandar membuatkan anak-anak itu sangat kagum. Di dalam taman, pemandangan keluarga yang harmoni adalah yang paling berkesan. Melihat datuk dan nenek bersenam, serta ibu bapa membawa anak-anak berkelah, Alban berkata, "Kehangatan keluarga adalah sesuatu yang universal di seluruh dunia." Semasa kami berehat di bangku taman, seorang budak lelaki yang sedang bermain berhampiran terjatuh dan menangis. Olga segera berlari ke arah budak itu dan membantunya bangun. Kelembutannya melangkaui sempadan bahasa. Budak itu berhenti menangis dan mula tersenyum. Bapa budak itu datang dan merapatkan kedua-dua tangan sambil mengangguk. Terima kasih. Olga menjawab malu-malu. Membantu orang dalam kesusahan adalah perkara biasa. Untuk makan tengah hari, kami menuju ke kawasan Kampung Baru. Saya mahu mereka merasai budaya tradisional Malaysia. Pemandangan rumah kayu tradisional yang berlatar belakangkan pencakar langit moden sangat mengagumkan anak-anak itu. Kami mencuba nasi lemak dan teh tarik. Bagi anak-anak ini adalah kali pertama mereka merasai nasi yang begitu wangi dan berlemak. Setiap orang merasakan ia sangat unik dan sedap. Semasa makan, seorang makcik yang peramah di meja sebelah menegur kami. Dia bertanya dalam bahasa Melayu bercampur sedikit Inggris. Apabila tahu kami datang dari jauh, dia berkata, "Tetamu adalah rezeki. Rakyat Malaysia memang suka melayan tetamu."
Makcik itu menceritakan tentang kepentingan hidup rukun sesama manusia dari pelbagai latar belakang. Dia dengan lembut memberikan segenggam gula-gula kepada anak-anak itu sambil berkata, "Ini untuk kamu semua, biar manis selalu." Sebelah petang, kami menuju ke kawasan Menara Berkembar Petronas, KLCC. Anak-anak itu mendongak melihat menara tersebut dengan penuh rasa kagum dan hormat. Gabungan seni bina Islam moden dan keluli itu sangat mengagumkan. Menaiki LRT juga merupakan satu pengalaman besar. Kendaraan yang mereka tahu sebelum ini hanyalah kereta salji atau luncur rusa. Bagi mereka, tren yang bersih dan laju adalah sesuatu yang mustahil. Dapat bergerak bersama begitu ramai orang dalam keadaan yang begitu senyap dan tenang, kata Olga dengan mata yang bersinar-sinar. Budaya memberi tempat duduk di dalam tren juga menyentuh hati mereka. Melihat anak muda bangun memberi tempat duduk kepada warga emas, Nadia berkata, "Orang di sini benar-benar tahu menjaga satu sama lain." Menjelang senja, kami sampai di Bukit Bintang. Kesesakan orang ramai di sini benar-benar di luar imajinasi mereka. Melihat kawasan pejalan kaki yang dipenuhi anak muda dan pelancong, Alban menyifatkannya seperti sungai manusia. Namun dalam kesesakan ini, satu kejadian berlaku. Olga yang berusia 15 tahun telah terpisah daripada kumpulan. Kami cemas mencari di merata tempat. Kira-kira 30 menit kemudian, seorang mahasiswa Malaysia membawa Olga kembali kepada kami. Menurutnya, dia melihat Olga menangis. Walaupun tidak faham bahasa, dia menggunakan aplikasi penterjemah untuk bertanyakan keadaan, membelikannya minuman untuk menenangkannya, dan membawanya ke balai polis bantuan berhampiran. Polis di situ sangat prihatin, malah memberikan Olga biskut. Olga berkata sambil menangis, "Walaupun sangat takut masa sesat tadi, ramai orang Malaysia berhenti tanya kalau saya perlukan bantuan. Mereka risaukan, saya macam keluarga sendiri." Polis itu tersenyum setelah memastikan kami bersatu semula dan menyerahkan sekeping kad kecil yang mengandungi nombor hubungan kecemasan. Di Malaysia, kalau ada masalah, cari polis saja. Jangan risau. Malam itu, sekembalinya ke hotel, saya berbual dengan anak-anak mengenai pengalaman mereka sepanjang hari. Setiap orang berkata mereka merasakan kehangatan yang tidak pernah dirasai sebelum ini. "Saya tidak percaya ada orang yang begitu ikhlas mengambil berat tentang kami," kata Alban. Nadia yang berusia 16 tahun berkata kepada saya, "Cikgu, selama ini kami salah faham tentang perkataan tamadun. Saya fikir tamadun bermaksud bangunan tinggi dan mesin, tetapi tamadun yang sebenar adalah kelembutan hati manusia. Di bandaraya Kuala Lumpur ini, jiwa manusialah yang merupakan tamadun paling maju." Keesokan harinya adalah hari terakhir. Kami dijadwalkan melawat jambatan udara KLCC pada sebelah pagi dan menuju ke lapangan terbang pada sebelah petang. Semasa sarapan, wajah anak-anak itu nampak sayu. Keinginan untuk tidak meninggalkan Malaysia jelas terpancar. Pemandangan dari jambatan udara KLCC merupakan satu pengalaman yang mengubah hidup mereka. Melihat seluruh lembah Klang dari ketinggian itu benar-benar mengubah perspektif dunia mereka. Saya tidak tahu rupanya dunia ini begitu besar. Gunung, sungai, dan bandar berada begitu dekat, kata Maxim dengan suara bergetar. Di atas menara itu, Nadia berkata kepada saya, "Cikgu, padang salji di kampung kita sangat cantik, tetapi Kuala Lumpur yang dilihat dari sini juga sama cantiknya. Rupanya kecantikan itu ada pelbagai bentuk, dan setiap bentuk kecantikan itu dicipta oleh hati manusia." Untuk makan tengah hari terakhir, kami memilih restoran yang menghidangkan masakan asli Melayu. Seorang lelaki warga emas Malaysia di meja sebelah menegur kami. Dia berkata, dia pernah terlibat dalam perdagangan antarabangsa semasa muda dan tidak asing dengan Rusia. Kemudian dia berkata, "Anak muda seperti kalian datang ke Malaysia adalah satu jodoh. Pemandangan paling cantik di Malaysia adalah rakyatnya. Saya harap kalian dapat rasakan keikhlasan ini." Dia bersalaman dengan setiap anak. Olga berjanji sambil mengesat air mata, "Kami pasti akan bawa jiwa Malaysia ini balik ke kampung kami." Akhirnya tiba masa untuk ke lapangan terbang. Semasa meninggalkan hotel, anak-anak itu menangis. Meninggalkan tempat yang buat pertama kali dalam hidup mereka memberikan kehangatan tamadun adalah sesuatu yang sukar ditanggung. Di sepanjang jalan ke Kelia, anak-anak itu merakamkan pemandangan gunung hijau dan bandar Malaysia di dalam ingatan mereka. Saya mendengar mereka membisikkan selamat tinggal Malaysia dan terima kasih Malaysia dalam bahasa ibunda masing-masing. Alban berkata, "Saya pasti akan kembali lagi. Lain kali saya mau lihat laut di sini." Setibanya di Kelia, keharuan itu masih berterusan. Semasa urusan daftar masuk, kaki tangan syarikat penerbangan melambai tangan dengan mesra dan berkata, "Datanglah lagi ya,
Ucapan itu sangat menyentuh hati anak-anak itu. Sambil menunggu pesawat, mereka melihat kembali gambar-gambar yang diambil di Malaysia. Saya mesti tunjuk pada keluarga dan cerita tentang Malaysia, kata Nadia. Satu hari nanti saya akan kembali ke sini. Masa itu, giliran saya pula perkenalkan budaya kami kepada orang Malaysia, tambah Alban. Apabila pesawat berlepas, melihat garis pantai semenanjung yang semakin menjauh, Olga berkata kepada saya, "Cikgu, hidup saya sudah berubah. Saya sudah faham apa itu tamadun dan apa itu kemanusiaan. Mulai sekarang, saya mau sampaikan maksud sebenar tamadun kepada orang di kampung. Bukan tentang teknologi, tetapi tamadun hati." Sekembalinya ke tanah air, perubahan besar berlaku pada anak-anak itu. Walaupun di kampung, mereka menjadi lebih mesra dengan orang lain dan mula menghargai hubungan dengan dunia luar. Mereka belajar dengan gigih. Ramai yang mula berminat untuk belajar bahasa Melayu dan Inggris. Yang paling mengejutkan ialah mereka menjadi lebih menghargai budaya tradisional sendiri. Selepas melihat bagaimana bangunan moden dan warisan tradisional hidup harmoni di Malaysia, mereka menyedari nilai budaya mereka sendiri. Nadia mula lebih tekun belajar teknik membuat baju kulit rusa daripada neneknya. Orang-orang di wilayah Kutub Utara juga menyedari perubahan anak-anak ini. Ramai yang bertanya apa yang berlaku di Malaysia. Saya menjawab dengan jujur, mereka telah mempelajari tentang kehangatan hati dan kemanusiaan. 6 bulan kemudian, berita mengejutkan tiba. Alban telah menerima jemputan daripada sebuah universiti di Malaysia. Esei yang ditulisnya mengenai pengalaman di Malaysia telah tular di internet. Pihak berkaitan di Malaysia menjemputnya untuk menyertai program pertukaran budaya. Nadia pula membuka kelas minat budaya di kampungnya, di mana ramai anak muda menyertainya. Minat terhadap budaya Malaysia meningkat mendadak, malah ada yang cuba membuat teh tarik sendiri. Olga pula bercita-cita mahu bekerja dalam bidang pertukaran budaya antara bangsa dan sedang giat belajar bahasa. Setahun kemudian, saya menerima berita lagi. Sebuah yayasan kebudayaan di Malaysia menghubungi saya untuk menyatakan hasrat menubuhkan program pertukaran berkala dengan penduduk pribumi Kutub Utara. Dan yang merancang program ini adalah orang-orang yang sama yang menyambut kami dengan hangat di Malaysia dahulu. Kini, di semenanjung Yamal, sedang bertiup demam Malaysia. Ramai anak muda mengkaji tentang negara itu. Tempoh 72 jam itu telah mengubah hidup 14 orang anak pribumi itu selama-lamanya. Anak-anak yang dahulunya takut akan tamadun telah menemui di Malaysia bahawa tamadun yang sebenar adalah kekayaan jiwa manusia. Sehingga kini, anak-anak itu masih berhubung dengan rakan-rakan di Malaysia, kaki tangan kedai, polis, dan orang-orang yang melayan mereka dengan baik dahulu telah menjadi keluarga kedua bagi mereka. Kini, hubungan antara wilayah Kutub Utara dan Malaysia sedang berkembang stabil. Anak-anak ini telah menjadi jambatan yang menghubungkan dua dunia untuk saling mempelajari budaya masing-masing. Padang salji yang jauh dan pulau tropika yang hangat kini dihubungkan melalui jiwa. Kisah hari ini berakhir di sini. Bagaimana pendapat Anda tentang kisah menyentuh hati anak-anak pribumi Rusia yang menemui hati tamadun di Malaysia sehingga mengubah pandangan hidup mereka? Kami menantikan komen sokongan Anda untuk anak-anak ini. Terima kasih kerana sudi mengikuti kisah ini.